sebabnya disebutkan, ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalli idza ahtadaitum ila Allah marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu mampu memudaratkan kamu apabila kamu telah beroleh hidayah. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali, maka dia akan memberitakan kepada kamu apa yang telah kamu lakukan. Surah Al-Ma'idah ayat 105. Maka dapat ditafsirkan bahawa melalui ayat ini Allah menyuruh orang beriman agar sentiasa memperbaiki diri dengan terus melangsungkan kebaikan semampu mungkin. Buat kebaikan-kebaikan. Dengar kuliah, datang. Pagi, petang, malam, datang. Jangan kira penceramah tu popular ke tidak, datang. Penceramah tu nampak pakai kopiah murah, pakai baju kusam kala kelabu pun datang. Dia tak kira tu. Ya? Jangan pilih-pilih. Datang ramai-ramai. Macam ni kan. Ramai ni. Saya ingat 5,000 tak kurang ni. Ramai betul. Cuma yang tak datang lagi ramai lah. Macam tu kan. Jadi datang. Kadang-kadang ada yang imam-imam apa, ustaz-ustaz yang baca kitab-kitab lama tu, ada pun disebut kisahnya, maka terjadilah ia. Maka jatuhlah hukumnya itu akan jahat akan dia, maka jatuhlah selepas itu dalam keadaan teratur. Apa bondo itu? Dia yang boleh baca kitab tu. Ana tu kan. Masalahnya saya kalau pergi kuliah macam tu ustaz lolap. Tak apa. Lolap ni pun satu kelebihan. Sebab memang itu kelebihan orang mendengar ceramah. Boleh tidur. Tidurlah. Kadang-kadang kek rumah ada aircon, ada bantal sodap, tak dapat tidur. Kek masjid dengar kuliah, togak-togak boleh tidur. Nampak? Dapat pula duduk kek kursi, bawah kipas besar pula tu. Boleh, lolap lah, tak ada siapa marah tu. Samsul Debat adalah antara penceramah dalam Malaysia yang tak kocik hati kalau sesiapa nak tidur, tidurlah. Ya. Cuma satu saya minta tolong jangan berdengkur. Takut ganggu orang sebelah, sebab orang sebelah dia pun nak tidur juga. Tidurlah sama-sama. Bukan nak dengar ceramah mana dah. Sedap pula tidur tu. Tapi ada tak ustazah yang mengajar puan-puan waktu kuliah duha muslimat tu, ada satu doa yang kita boleh baca. Kalau kita baca, orang yang mengantuk jadi terang mata dia. Pernah tak ustazah tu ajar? Tak pernah. Doa dia senang ya. Siapa nak salin, salin. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil lahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah doa. Itu kalau orang yang dah lolap tu dengan wabillahi taufik, togak dah habis. Jago dah. Tapi saya belum baca lagi doa tu, baru ajar. Ramai pula yang menyalin itu. Gurau. Hampir betul ceramah ni dia kata kan. Gurau tuan-tuan ya. Kalau kita teliti tertib kedudukan ayat ini, kita lebih dahulu akan menjumpa dengan ayat 104 sebelumnya, menyuruh kita agar menjauhkan diri dari ketaksuban secara membetul-tuli tanpa ilmu. Kenalah kita belajar. Kena ada ilmu. Cantik tolok pantainya landai, tambik perahu tapi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kena belajar. Kan? Kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Kena belajar. Jadi itu sebab kena ada ilmu. Kan? Ni ilmu tak ada. Tawih sosek dia ni, dia kata. Ni tak boleh pakai, kan? Begitu kadang. Lagi satu lagi ada orang tu dia tahu tapi dia tak beramal. Ada juga. Ingat tak kisah yang tuan guru tu? Dia mengajar anak murid ini, dia mengajar fiqh, dia mengajar pasal ni, mengaji, dia mengajar pasal kitab, macam-macam lah. Bila ngajar, setiap hari dia balik, memang dia kalau nak balik kampung dia kena nyeberang sungai. Tak macam mana dia balik hari tu, perahu yang nyut.
Macam mana pula nak balik? Dia jumpa balik tuan guru dia. Tuan guru, perahu saya hanyut. Pinjam perahu tuan guru boleh tak? Tuan guru ni malah nak narik dia punya perahu dekat dalam store tu. Kau ni apa yang payah benar. Kau baca Fatihah, kau salawat 3 kali sudah. Kata. Jadi dia ni lui. Yolah. Dia pun pergi. Senyaplah, tak adalah bunyi apa-apa dia dah. Maknanya pada perkiraan tuan guru itu, mungkin dia dah jumpa perahu lain. Selang beberapa minggu, selang beberapa bulan, dia jumpa dengan tuan guru. Tuan guru, kenapa? Minta tolong benar, kenapa kat kampung saya ada orang meninggal. Habis tu, imam tak ada, yang menguruskan jenazah biasa tak ada, semua balik kampung. Semua ada hal. Sekarang tak ada orang lain yang boleh tolong. Tuan guru je boleh tolong. Tolonglah tuan guru. Yolah, macam mana pula dah tak ada orang kan. Sekejap, saya bersiap sekejap. Sampai kat tepi sungai tu, perahu tak ada. Ni perahu tak ada ni, macam mana ni? Tuan guru, semenjak tuan guru ajar saya baca Fatihah selawat 3 kali, semenjak pada tu saya tak pernah pakai perahu lagi dah. Iya ke? Tentu tuan guru tu. Iya, tuan guru tengok ya. Dia baca Fatihah, dia selawat. Berjalan atas air tu. Hui ke? Tak sangka pula, kata tuan guru. Anak murid dah cepet lah tuan guru. Orang dah ramai tuan guru ni. Ayolah. Tuan guru pula baca Fatihah, selawat 3 kali. Tenggelam tuan guru. Macam mana? Dia mengajar orang tapi dia tak boleh. Itulah cerita. Cabaran tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya. Pesanan Nabi. Seorang sahabat yang bernama Tha'labah Al-Khushani pernah bertanya kepada Nabi, apakah maksud di sebalik ayat, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-105. Maka Nabi menjawab dengan hadis yang panjang sebagai tafsiran kepada ayat ini, teruskanlah olehmu untuk selalu menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, sehinggalah kamu akan melihat sifat kedekut yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan kehidupan dunia yang diutamakan. Satu orang yang akan terpesona dengan pandangan masing-masing, maka ketika itu kamu perlu bergaul hanya dengan orang-orang yang searah denganmu sahaja, dan jauhilah orang-orang kebanyakan. Maka sesungguhnya setelah zamanmu akan datang zaman penuh ujian. Orang-orang yang berpegang teguh dengan agama seperti menggenggam bara api. Ketahuilah saat itu orang yang terus berusaha berpegang dengan agamanya akan beroleh pahala umpama 50 orang yang turut melakukan amalnya yang sama. Nampak? Makna kata, dia kata, teruskanlah untuk terus mengajak kepada kebaikan, cegah kemungkaran, sampailah kamu akan melihat sifat kedekut yang akan ditaati, hawa nafsu yang akan diikuti, kehidupan dunia yang diutamakan. Orang akan terpesona dengan pandangan masing-masing, dia tak peduli. Kita tahu dah kedekut itu tak baik, tapi itu jugalah yang kita ajar dekat orang lain, dan orang ikut. Kan? Kadang-kadang masjid jangan bagi sangat duit, kau jangan bagi banyak dah duit masjid tu. Contoh, dia pula ajar, cuma nak bagi kat masjid sampai kau tak ada apa-apa hal pula, tak boleh lah. Dia ajar. Dan dia pun ikut. Kedekut itu diwarisi daripada mak dengan ayah ajar macam tu, contoh. Dan ditaati sifat kedekut tu. Macam tu juga, kan? Macam tu juga hawa nafsu diikuti dengan dunia yang diutamakan. Dunia enggak diutamakan. Ini semua dunia aja. Dia pun buat rumah besar-besar 10 bilik. Ini dunia aja. Boleh juga. Anak sama juga macam tu. Rumah makin besar, orang makin tak ada, bukannya orang makin ramai. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Ilmu makin tinggi, adab makin kurang. Manusia makin ramai, kemanusiaan makin kurang. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kena. Perubatan makin canggih, penyakit semakin banyak. Rakan di media sosial bertambah ramai, teman sejati makin tak ada. Apa lagi? Jap, ada lagi tu. Jap. Sandap dah lupa pula dah. Kan? Belajar semakin mudah. Belajar makin mudah, guru semakin tidak dihargai. Nampak tak? Ya Allah, dia tengok ke YouTube. Kan? Dia tengok ke YouTube. Ya Allah, bilakah dapat agaknya aku bertemu dengan murabbi ini? Dia kata.
ingin sekali bertemu dengan guru ini. Dia kata, oh, bilakah masa aku menonggok kat rumah memang takkan jumpa. Kan, sambil baring tengok YouTube tu, datanglah masjid. Kan? Contoh. Macam hari ni, ramai yang kali pertama tengok Samsul debat. Tak sangka lah, simple je dia. Macam tu lah. Macam tu lah ayat dia. Kan? Tinggi lah seorang tu pula. Handsome lah tu. Tu saya sendiri tambah. Contoh kan. Perasan betul kan. Dia, saya pergi Sarawak itu tak sangka betul. Orang tegur saya, nak ambil gambar boleh? Non-Muslim tu free hair. Nak ambil gambar boleh? Boleh. Tak salah orang ke? Tak salah. Adi Putra kan? Terperanjat macam tu. Saya cakap tang mana pula. Saya nak botolkan tak sampai hati. Saya tak adalah terbawa-bawa dah. Tapi bila masuk bilik air tu, cek jugalah tang mana sama orang. Macam tu lah kan.